إمام المجاهدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محمودا ولا محروما. أما بعد. Ikhwani yang kiram, muslimin yang dikasihi Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah pemeliharaan Allah dan juga riayah bersama pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu sekali lagi dalam saki-baki bulan yang penuh keberkatan, bulan Ramadan, pada Jumaat yang diyakini adalah Jumaat terakhir dalam Ramadan tahun ini. Kita ada 3 hari insya-Allah yang biasa disebut begitu. 3 hari siang masuk hari ini, ataupun tak masuk hari ini, tak masuk hari ini. Kalau calculationnya jangkaan dalam takwinnya hari Selasa, Idul Fitri, jadi kita ada 3 hari siang lagi, Sabtu, Ahad dan juga Isnin. Tapi duk tular juga tak? Itu Allah Alam, kita patuh kepada ulul amri, kita ikut kepada mereka yang mempunyai autoriti dalam mengeluarkan keputusan. Kita masih tinggal teman-teman yang dikasihi Allah tempoh tersebut. Boleh kata 2 malam 3 hari lah, insya-Allah daripada bulan Ramadan ini. Secara peribadi teman-teman yang dikasihi Allah, terasa begitu cepat waktu berlalu. Cepat sungguh. Dan kecepatan masa ini insya-Allah akan lebih terasa dalam 3 hari 2 malam yang terakhir. Tapi kita elaborate dalam kuliah sikit teman-teman yang dikasihi Allah. Itu mukadimah teman-teman yang dikasihi Allah, membawa kepada hadis yang ingin kita bacakan sebagai tazkirah ataupun reminder semula, pengingat semula. Sebab hadis ini saya yakin kebanyakan daripada kita pernah mendengarnya, bahkan ada yang menghafalnya. Teman-teman yang dikasihi Allah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dibawa oleh ramai para imam dalam kitab-kitab yang merujuk kepada Sahih Al-Bukhari. Kitab-kitab yang dasarnya adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, mau'izah, peringatan. Biasanya bawa hadis ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah redha kepada radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada kedua-dua, iaitu Abdullah dan juga bapa beliau Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghdunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, atau kama qala. Yang lebih kurang maknanya begini teman-teman yang dikasihi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada 2 nikmat, maghdunun, kerugian, fihima, pada kedua-duanya, kasirun minan nas, ramai di kalangan manusia. As-sihhatu, namanya disebut as-sihhah, kita faham sebab perkataan itu kita ambil daripada bahasa Arab, kita implement dalam bahasa Melayu. Kesihatan. Dan satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-faragh. Al-faragh apa dia? Waktu lapang. Waktu lapang.
kepada kita untuk memahami. Tak termasuk, rasanya tak ada gharibul hadis dalam lafaz yang tak dipahami, yang perlu bantuan ulama hadis untuk memahami perkataan jelas terang, namun huraian tetap kita merujuk kepada huraian para alim. Pertamanya teman-teman yang dikasih Allah, lafaz ni'matani, dua nikmat. Perkataan nikmat itu sendiri, kalau sahib Maqayis An-Lughah, pengarang kitab, satu kitab boleh kita kata termasuk dalam senarai atau kamus Arabic, itu Arabic, Maqayis An-Lughah. Pengarang kitab Maqayis Al-Lughah, kiasan ataupun ukuran bahasa, nama Maqayis Al-Lughah itu, mengatakan bahawa an-ni'matu ma yun'imu Allah Ta'ala ala 'abdihi bihi min malin wa 'ishin. Nikmat itu ialah apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba. Tak kiralah apa yang dianugerahkan itu dalam bentuk malin, harta ataupun 'ishin, kehidupan. Jadi itu nikmat, teman-teman yang dikasihi Allah. Antara perkara ataupun kriteria bila disebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia tidak mampu dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuba bilang satu persatu, la tuhsuha, kamu tak akan dapat untuk, maknanya tuhsu maknanya buat apa, statistik ataupun letakkan batasan kepada bilangan tersebut. Tak mampu, tidak mampu. Bukanlah ayat ini tak bagi kita menyebut ataupun menyenaraikan nikmat, tidak, tapi ayat ini lebih nak mengingatkan kita seolah-olah Allah Ta'ala, bahasa kampung ini, Allah Ta'ala, aku bagi nikmat kat korang ni banyak. Banyak nikmat aku pada kamu semua, mengisyaratkan pada pengasihnya Tuhan kita ini. Banyak bagi nikmat pada kita, sama ada muslimun am kafirun, mengaku Allah Tuhan atau tak mengaku Tuhan, Allah Ta'ala bagi semua. Tapi ada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bagi kepada mereka yang kafir. Contohnya begitu juga nikmat iman. Teman-teman dikasih Allah, hidayatul iman yang mutlak itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Walaupun seorang non-muslim itu bisa sahaja mendengar ayat-ayat Allah, bahkan mempunyai akal yang tajam, boleh menakul, menganalisis data-data dalam bentuk ayat Al-Quran dan hadis, boleh buat kajian, tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah yang terakhir itu, dia tak ada. Tapi kita ni, teman-teman yang dikasihi Allah, lahir daripada rahim seorang muslim, muslimah, Allah Ta'ala pilih muslim mukmin, satu nikmat yang besar. Kalau teman-teman kita yang ribet itu dah, yang mu'allaf itu, kalau kita tanya, ada perkara yang mereka sebut, inilah perkara yang begitu besar, orang Islam tak sedar. Allah Ta'ala pilih mereka menjadi muslim, lahir daripada rahim seorang ibu. Islam, iman, itu kita ada, teman-teman yang dikasihi Allah. Paling basic yang dikongsi bersama, kehidupan, nikmat kehidupan. Kemudian barulah nikmat-nikmat yang dikongsi bersama yang lainnya. Antaranya yang disebut oleh Rasulullah SAW, as-sihhatu wal farah, kesihatan dan juga waktu lapang. Teman-teman yang dikasihi Allah, kesihatan, kalau kita melihat kepada sisi agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitik beratkan kita ini jaga kesihatan, tapi ada objektifnya, ada tujuannya. Kalau kita melihat sebagai contoh pengarangan kitab-kitab fiqh,
mana kitab fiqh, tak kira lah mazhab apa sekalipun, insya-Allah akan bermula dengan apa? Bab At-Taharah. Bab dalam menyatakan tentang kebersihan. Kenapa kebersihan? Asas kepada kesihatan. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai, menyintai orang-orang yang tawwabin, yang banyak bertaubat, wal mutatahhirin, dan yang menjaga kebersihannya, sama ada fizikalnya ataupun rohaninya. Kedua-duanya tak boleh diabaikan. Kalau kebersihan fizikal tidak dijaga, mengundang kepada penyakit fizikal. Dan kalau mengundang kepada penyakit fizikal, mana mungkin kita boleh menunaikan tuntutan agama. Tak sihat, macam mana nak puasa? Ya, teman-teman yang dikasihi Allah, sakit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita benar-benar menerimanya. Tapi kadang-kadang cara hidup kita yang kita tidak kawal sendiri dengan sunnah Rasulullah SAW, kebersihan tak jaga, cara pemakanan tak jaga, mengundang kepada kerencatan kesihatan seseorang. Ya, teman-teman yang dikasihi Allah, pensyariatan puasa ini dia menjadi indikator kepada apa? Hikmah. Ya. Hikmah yang terdapat pada puasa itu adalah kesihatan itu sendiri, tapi bukan objektif utama. Objektif utama puasa sebagaimana kita semua tahu adalah at-taqwa, ketakwaan. Tapi hikmah yang dapat daripada puasa antaranya ialah as-sihhah, kesihatan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin orang yang pembersih, yang menjadi asas pada kesihatan. Nabi sebut at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada keimanan. Kenapa bersih? Supaya kita sihat, umat Nabi Muhammad sihat. Jadi apabila umat Nabi Muhammad sihat, boleh buat apa? Boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud utama kesihatan, sihat. Bukan untuk perkara yang lain, teman-teman ini. Ada sebahagian rakan-rakan kita mungkin obes kan, badan besar, kemudian mula diet. Bila diet, daripada 100 kg lebih jadi 90-80 kg. Ringan, boleh sujud, boleh bangun dan rukuk. Kalau 120 kg, teman-teman, ini kawan saya, salah seorang kenalan, dia sebut, bila sihat, badan ini sedap Ustaz. Nak sujud lama-lama sedap. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Ini kepentingan kesihatan objektifnya untuk ibadah, teman-teman yang dikasihi Allah. Itulah maksud utama kesihatan. Jadi kalau dah daya tidak disalurkan kepada ubudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jadi juga. Bila dah sihat kan basikal, tapi Ramadan ni aktiviti-aktiviti itu kita limitkan, limitasi pada aktiviti itu. Tetapi objektif sihat itu adalah untuk ubudiyah Allah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesihatan, teman-teman yang dikasihi Allah. Jadi bila kita sihat, kita boleh beribadah dengan baik, dan mungkin lafaz yang lebih perlu digunakan adalah secara maksimal dalam kerangka kesihatan yang maksimal yang kita ada. Teman-teman yang dikasihi Allah, Rasulullah SAW dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana fizikal dan kekuatan kesihatan tubuh badan Rasulullah SAW menjadi contoh kita. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dicerita kerangka badan Nabi, macam mana cara Nabi berjalan, macam mana menunjukkan Nabi adalah orang yang begitu bertenaga. Begitu juga satu hadis yang dinyatakan bahawa baginda ini pada suatu malam seorang sahabat tengok Nabi qiyam. Nabi qiyam
Jadi dia masuk qiyam bersama dengan Rasulullah solat malam. Riwayat secara jelas menyebut, Imam Nawawi pun sebut hadis ini dalam bab qiyamul lail nanti. Nabi, sahabat itu tengok Nabi solat, dia pun join sekali. Lepas baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah keseluruhannya. Kemudian dia kata Nabi nak rukuk dah ni. Rupa-rupanya Nabi sambung baca surah lain. Seingat saya surah An-Nisa keseluruhannya. Kemudian dia kata Nabi nak rukuk. Tak. Habis surah An-Nisa, Nabi baca surah Al-Imran keseluruhannya. Al-Baqarah 286 ayat, tak salah saya. Surah Al-Imran 200 ayat. Surah An-Nisa saya tak ingat. Kata ada satu lagi surah dari riwayat itu, surah Al-Ma'idah. Kalau tidak dengan kesihatan yang begitu baik, mana mungkin seorang muslim mukmin boleh buat. Dia Nabi sudah tentu adalah qudwah yang paling maksimal, teman-teman yang dikasih. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kalau kita habis tadarus, habis tadarus iftar jama'i, khatam Quran, satu juzuk dalam bulan Ramadan, kita boleh settle dalam berapa minit, teman-teman? 30 minit boleh dapat satu juzuk. Kalau dia dapat. Kalau saya tanya sahabat-sahabat lecturer daripada Jabatan Quran Sunnah, bagi tadi baru berborak dengan sahabat saya Ustaz Izzat, ketua jabatan, tanya Jabatan Tahfiz, tanya tentang cara hidup pensyarah tahfiz. Mereka mengatakan once kita masuk dalam dunia tahfiz, dia ada dunia yang tersendiri. Rupanya ustaz-ustaz tahfiz ni memang ada proses tasmi' dengan guru-guru mereka berterusan. Kita orang awam feel lah. Saya bila dengar walaupun saya ustaz feel. Mereka baca Quran dah ada sanad sampai pada Rasulullah, ulang lagi setiap seminggu sekali, sebulan sekali dengan tok guru mereka ada. Allah Akbar. Balik pada cara Nabi qiyam. Teman-teman yang dikasihi Allah, begitu lama. Kalau Nabi tidak ada kesihatan yang baik, boleh tak agak berdiri? Dalam beberapa malam lepas saya jadi tok imam di taman saya. Jadi tok imam, saya tak hafal Quran, teman-teman dikasihi Allah. Tak hafal 30 juzuk. Juzuk 30 pun tak apa ingat. Buka langsung. Satu halaman itu saya baca maknanya 1 rakaat setengah. 1 rakaat setengah halaman. Lepas tu setengah lagi. Habis 8, buat 8. Pergi murid, ada jiran tu duduk sebelah saya, dia tepuk lutut dia. Aduh ustaz. Aduh ustaz. Saya rasa saya lagi berusia daripada dia. Saya faham dua keadaan. Sama ada Allah Ta'ala dah tarik nikmat sihat pada lutut dia, satu, menyebabkan dia hilang nikmat menghayati bacaan Al-Quran di dalam solat ketika berdiri. Hilang nikmat. Satu lagi saya faham aku memang dia tak biasa baca Quran panjang-panjang, dia tak boleh dengar baca panjang-panjang. Ini mazhab inna a'tainakal kautsar ataupun mazhab qul huwallahu ahad. Tidak silap pada dua surah tersebut, tapi silap pada kita kerana tak explore surah-surah lain daripada Al-Quran yang begitu banyak. Kita semain seorang-seorang tak apa ya teman-teman yang dikasihi Allah. Tapi ada perbahasan para ahli ulama tentang meraihkan jemaah yang kondisinya begini. Itu saya tak nafilah, kita kena raih juga. Tapi itulah kalau perbahasan raih sahaja daripada muda sampai ke tua, bila agaknya kita nak merasai macam mana Rasulullah bersolat. Teman-teman tak pernah terfikir tak? Saya bila baca hadis itu saya fikir, ya Allah bagi nikmat satu hari nanti aku boleh baca dalam satu rakaat 4 surah. Teringin sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, teringin nak rasa macam mana Nabi Yasir berdiri baca 4 surah itu dalam satu rakaat. Dalam sebahagian riwayat kata jangan kamu tanya bagaimana rukuknya dan sujudnya. Aisyah kata sebab apa? Sama panjang sebagaimana Nabi berdiri. Sujud kalau dengan kadar 4 surah tersebut, saya rasa nak pula dalam keadaan kapek yang begitu menggoda ini, saya rasa khusyuk kita sujud teman-teman yang dikasihi Allah.
Kadang-kadang kita jadi imam, bila kita baca panjang, kita lupa rakaat berapa teman-teman yang dikasih Allah. Saya mewakili imam yang bertugas dari sini nak express. Jadi begitu. Itu satu. As-sihah. Satu lagi al-farah, teman-teman yang dikasih Allah. Kalau ikut nak cerita tu banyak lagi buat sihat. Al-farah, waktu kosong. Allahu Akbar. Waktu kosong adalah nikmat yang begitu besar, teman-teman yang dikasih Allah. Banyak hadis Nabi, iltanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Kemudian Nabi sebut lagi. Dan salah satunya Nabi sebut apa? Faragaka qabla syughlik. Waktu kosong engkau sebelum waktu sibuk engkau. Hidupmu sebelum kematianmu, itu semua disebut oleh Nabi. Teman-teman yang dikasih Allah. Nabi pesan kita ambil cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala, Tuhan kita sendiri pesan kat kita, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu bersegera kepada kebaikan, jangan tunda-tunda. Niat nak bersedekah, perintah bersedekah, terus teman-teman dikasih Allah. Kalau tunda, silap-silap. Itulah, terlupalah begitu ya. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Bersegera. Perbuatan bersegera ada nilai waktu, kan, cepat. Jangan tunda, jangan lewat, jangan lambatkan. Sebab apa? Ada banyaklah sebab. Pertamanya kita tak tahu bila nafas yang terakhir kita hembuskan. Teman-teman yang dikasih Allah, Ramadan kali ini kita pun tak tahu. Saya awal tahun ini, teman-teman dikasih Allah, sahabat saya sama umur aktif berpersatuan di Johor, salah seorang pegawai pejabat pendidikan di negeri Johor. Johor Baru tak silap saya, umur sama, dia tengah buat PhD, cuti PhD, meninggal ni. Tak tahu apa, cuma dalam seminggu tu dia mengadu sakit dada. Pergi cek pun nampak doktor kata macam tak ada apa-apa. Malam tu dia kuliah, pagi esok balik sebenarnya semua meninggal ni sebelum Ramadan. Muda sekarang ni kematian, orang selalu sinonim kematian dengan orang yang lebih senior. Tak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasai mati, tak tahu itu. Jadi peluang yang ada, teman-teman yang dikasih Allah, pada waktu itu kita kena berhenti. Semua pembahasan ini saya nak bawa kepada satu situasi. Apa situasinya? 3 hari 2 malam yang saya sebut tadi lah, teman-teman yang dikasih Allah. Kita cuma ada sekarang ini 3 hari 2 malam sahaja berbaki daripada bulan Ramadan. Semalam 27 Ramadan. Sebahagian ulama berpegang Lailatul Qadar 27 Ramadan. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Semalam kita buat apa, teman-teman yang dikasih Allah? Bila tenggelam matahari sehingga terbit fajar, apa kita buat? Jangan jawab. Itu stimulus sahaja. Mana rangsangan untuk kita fikir. Kalau dia jawab angkat tangan, surrender. Saya, Ustaz, saya semalam. Apa kita buat? Sebab 27 Ramadan pada tahun ini dah tak lalu dah. Maaf, sudah berlalu dan tidak akan kembali. Orang Arab sebut kullu atin qarib, kullu fatin baik. Setiap benda yang akan datang dekat, semua yang berlalu, itulah yang jauh. Sebab mustahil dia akan kembali. 27 Ramadan semalam kita buat apa? Kalau kita tengok TV lah kita. Kalau kita tidurlah kita. Tapi kalau kita qiyam, insya-Allah moga yang terbaik. Kita baca Quran. Kata kalau ada yang belum khatam Al-Quran, inilah teman-teman yang dikasih Allah. Tekan kelas, tekan minyak. Tekan kelas, tekan minyak. Tak jalan dah. Sorry. Tekan minyak habis-habis. Masuk dia 5. Berbaloi insya-Allah. Kan kita bila dah habis Ramadan, nanti kita hisap balik diri kita, aku menghabiskan malam yang penuh dengan kalamullah. Kalau tidur di luar Ramadan, kita tidur. Tak baca Quran di luar Ramadan, kalau kita tak baca Quran, tak lebih daripada waktu yang ditentukan oleh teman-teman dikasih Allah. Jadi ada baki lagi teman-teman dikasih Allah. Usul semua. Malam ini malam 28, esok malam 29. Jangan
tewas dengan godaan Idul Fitri pada definisi adat orang Melayu. Hari Ahad dah nak balik kampung tuan-tuan. Kalau pergi Pantai Timur tu silap seharian suntuk dalam kereta. Daging dah beli belum? Lama pula Ustaz. Okay, kita kat setakat ni teman-teman yang dikasihi Allah. Mohon ampun, mohon maaf atas kalau komunikasi yang kurang baik dan keterbatasan ilmu. Saya doakan teman-teman dikasihi Allah, Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Moga kita semua termasuk dalam muttaqah, mereka yang dimerdekakan oleh Allah SWT daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga pahala ataupun puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala